Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung PDPC kita pada minggu lepas. Okey, minggu lepas kita dah habis bab 1. So, minggu ini kita akan masuk bab yang kedua, iaitu bab bantuan kecemasan. Tapi hari ini kita hanya akan bincang subtopik 2.1 sahaja. Jadi, murid-murid boleh rujuk buku teks ni, buku teks muka surat 18 sehinggalah 24. Okey, 24. So sambil teacher terangkan ni, awak boleh rujuklah buku teks awak Okey, jadi teacher akan tunjukkan slide di sini. Okey, cikgu harap awak nampaklah slide ini Okey. So bab hari ini kita akan membincangkan subtopik 2.1 iaitu resusitasi kardiopulmonari ataupun lebih dikenali sebagai CPR. Okey. So kita akan masuk, kita tengok dulu sebelum kita go through semua subtopik 2.1 ni, kita tengok dulu apa yang murid-murid perlu capai setelah selesai sesi PDPR bersama cikgu. Okey, yang pertama ialah murid boleh mendefinisi apakah itu CPR. Okey, boleh menyenaraikan 3 keadaan individu yang memerlukan CPR. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 sebab bagi keadaan yang memerlukan CPR, 5 kaedah CPR dengan betul dan 1 kepentingan CPR. Okey. Jadi kita pergi satu persatu. Okey, satu persatu. Alright. Yang pertama, apakah definisi CPR? Okay. CPR ni adalah resusitasi kardiopulmonari ataupun dalam bahasa Inggeris dia cardiopulmonary resuscitation ataupun kita lebih senang memanggil sebagai CPR. Okay. Bila sebut CPR semua orang tahu. Okay. CPR ni ialah bantuan kecemasan yang melibatkan 2 aspek. Okey, bantuan kecemasan tu maksudnya bantuan yang segeralah. Okey, bantuan yang melibatkan yang pertama gabungan teknik bahagian dada dan juga yang kedua hembusan ke dalam mulut. Okey, itu adalah dia punya konsep dia, definisi bagi CPR. Okey, dia dua Okey, yang kedua kita pergi pula ialah apakah situasi yang memerlukan seorang tu menjalani CPR. Okey, jadi cikgu dah senaraikan di sini individu yang memerlukan CPR adalah yang pertama individu yang tidak bernafas, yang kedua individu yang tidak memberikan respon terhadap gerak balas dan yang ketiga individu yang tiada degupan jantung ataupun nadi. Okey, seterusnya apakah sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu tidak bernafas, tak memberikan respon ataupun tiada degupan jantung ataupun nadi. Jadi antara sebab-sebabnya adalah, okey, lihat gambar di sebelah. Okey, lihat gambar yang dipaparkan. Okey, antara sebab-sebabnya adalah mungkin serangan jantung ataupun yang kedua terkena renjatan elektrik. Yang ketiga, lemas ataupun seseorang yang kena panahan petir. So ini adalah sebab-sebab yang membolehkan individu itu perlu menjalani CPR. Okey. Kemudian, apakah kaedah CPR? Macam mana nak buat CPR tu? Okey, di sini cikgu dah rumuskan, maknanya 5 langkah kaedah untuk menjalani CPR. Okey, yang ni yang ringkasan, nanti cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, yang pertama ialah kita periksa respon mangsa. Periksa respon mangsa. Yang kedua, buka saluran pernafasan mangsa. Yang ketiga, tekanan dada. Yang keempat, bantuan pernafasan. Dan yang kelima, ulang langkah 3 dan juga 4. Okey, yang tu. So, cikgu akan pergi satu persatu. Okey, yang pertama. Alright, yang pertama ni ialah periksa. Bagaimana kita nak periksa respon mangsa? Okey, begini. Yang ni awak boleh rujuk buku teks muka surat 22. Okey, jadi jika awak terlihat seseorang yang rebah, pengsan tiba-tiba, okey, awak pergi ke arah mangsa tu, tepuk bahagian bahu mangsa. Tepuk, tanya, okey tak? Okey, tanya dia, adakah dia okey? Jika tiada respon, maknanya dia senyap saja tak ada respon, kita bolehlah menjerit minta tolong ataupun
hubungi talian kecemasan kita 999. Okey, itu langkah yang pertama. Okey, apakah langkah yang kedua? Okey, kita lihat kat sini. Langkah yang kedua ialah jika dia tiada respon tadi, tiada gerak balas, step yang kedua ialah membuka saluran pernafasan. Bagaimana nak membuka saluran pernafasan? Yang pertama, step yang pertama ialah pastikan mangsa tu dibaringkan di atas permukaan yang rata. Permukaan yang rata di mana bahagian dada dia menghadap ke atas. Begitu. Kemudian rujuk slide yang teacher tunjukkan tu, gambar sebelah tu, dongakkan kepala mangsa ke belakang. Begini, seperti kita dongakkan. Contoh, dongakkan ke belakang dan angkat bahagian dagu dia. Angkat bahagian dagu dia untuk membuka saluran pernafasan. Kemudian kamu periksa sama ada mangsa tu bernafas ataupun tidak. Itu adalah langkah yang kedua. Apakah langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga ialah bahagian yang paling penting, iaitu tekanan dada. Jika awak lihat nadi, nadi kat sini, nadi ataupun pernafasan seseorang tu masih dapat dikesan, tiada pernafasan, gunakan teknik tekanan dada. So, bagaimana teknik tekanan dada tu? Yang pertama, letakkan tapak tangan di bahagian tengah-tengah dada mangsa. Tapak tangan, sebelah tapak tangan di bahagian tengah-tengah dada mangsa. Kemudian, sebelum tu, kamu kena pastikan tangan kita lurus. Seperti yang dalam rajah yang Cici tunjuk, pastikan tangan lurus dan tekakkan tangan satu lagi dengan keadaan jari dia berselang-seli macam tu. Luruskan. Kemudian kamu tekan ke bawah, tekan pada dada tu, tekan ke bawah lebih kurang 5 cm. 5 cm tetapi tidak boleh melebihi 6 cm. So kamu tekan, nak buat tekan berapa kali? Sebanyak 100 hingga 120 tekanan dalam masa 1 minit. Macam tu. So kamu kena pastikan tegak kita punya tangan tu diluruskan. Itu langkah yang ketiga. Apakah langkah yang keempat? So kita lihat langkah yang keempat. Langkah yang keempat yang ni ialah bantuan pernafasan. Jika awak lihat mangsa itu masih tiada pernafasan, jadi awak boleh rujuk gambar yang sebelah tu. Jika masih tiada pernafasan, picit hidung dia, picit hidung dan hembuskan udara ke dalam mulut dia. Hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat bagi setiap hembusan. Yang tu supaya oksigen tu boleh sampai masuk ke dalam paru-paru. Itu ialah langkah yang keempat. Langkah yang terakhir, yang kelima ialah ulang langkah 3 dan 4. Apa langkah 3 dan 4? Yang langkah ketiga ialah tekanan dada. Yang keempat tu ialah bantuan pernafasan. Jadi ulang balik iaitu tekanan ke dada tadi tu yang macam kita luruskan tangan letak dekat bahagian tengah dada tu, kita buat sebanyak 30 kali and then diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut secara berulangan sehingga awak buat benda ni sehingga ambulans sampai. Macam tu. Jadi katakanlah lepas awak buat kaedah yang telah dinyatakan tadi, mangsa bernafas. Tapi dia belum sedar, dia dah ada pernafasan tapi belum sedar, awak kena ubah kedudukan mangsa tu. Kalau tadi mangsa tu berbaring, awak ubah kedudukan badan dia dalam keadaan mengiring pula. Begitu. Itu ialah 5 langkah untuk CPR. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada apakah kepentingan CPR. So di sini cikgu dah senaraikan ada 2 kepentingan, iaitu yang pertama memulihkan sistem peredaran darah mangsa. Dan yang kedua, membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Bagaimana dia memulihkan sistem peredaran darah mangsa? Yang ni, yang warna hijau tu adalah daripada teknik tekanan dada. Bila tekanan dada tu, dia membolehkan darah tu mengepam melalui jantung. Jadi jantung akan mengepam darah ke seluruh anggota badan. Jadi teknik tekanan dada tu untuk memulihkan kita punya sistem peredaran darah. Yang kedua yang berwarna pink tu pula ialah membekalkan oksigen. Bagaimana dia membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa? Dengan kaedah memberi hembusan mulut ke mulut. So bila kita memberi hembusan mulut ke mulut, mangsa akan menerima udara beroksigen dan udara beroksigen itu akan masuk ke dalam otak dan seluruh bahagian badan. So itulah dia 2 kepentingan CPR. Jadi hari ini kita dah belajar apa itu
CPR. Okey, keadaannya macam mana? Apakah yang menyebabkan seseorang tu perlu menjalani CPR? 5 langkah CPR dan Cici terangkan kat sini ada 2 kepentingan CPR. So rasanya itu saja sikit je yang kita akan belajar minggu ni. So itu saja yang kita belajar pada minggu ini. Jadi untuk kerja rumah, okey, kerja rumah untuk hari ini awak boleh rujuk nota PowerPoint ni. Boleh rujuk buku teks daripada muka surat 18 sehingga muka surat 24. Kemudian awak selesaikan latihan praktis formatif 2.1 dalam buku teks soalan 1 hingga soalan 4. So teacher rasa itu saja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye.